Aturan urusan persidangan dan usul-usul, Saudari Siti Nur Aisyah Adwa binti Maknin, DMJ 10 daripada Jawatan Kuasa Prasarana, Sukan dan Keagamaan akan mencadangkan usul. Dipersilakan DMJ 10. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam makmur Johor. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Speaker, pihak Institut Dato' On, IDO, pihak Sekretariat Dewan Muda Johor serta rakan-rakan Dewan Muda Johor sekalian. Saya Siti Nur Aisyah Adwa binti Maknin, DMJ 10. Satu-satunya sekuntum bunga yang mewakili rakan-rakan di Jawatan Kuasa Prasarana Sukan dan Keagamaan ingin mencadangkan usul berkaitan sukan elektronik yang berbunyi Dewan Muda Johor mencadangkan Kerajaan Negeri Johor untuk memperkasa dan membangunkan sukan elektronik atau e-sport di negeri Johor ini. Tuan Speaker dan rakan-rakan sekalian, berbicara soal sukan elektronik ini mungkin sedikit janggal bagi saya sebagai kaum hawa, dan perasaan pada hari ini adalah sangat gugup dan gemetar, tetapi pada saya perlu berasa sangat berbesar hati dan berbangga kerana saya akan cuba sedaya upaya saya untuk membantu dan membawa sukan elektronik ini agar dapat dibangunkan dan akhir sekali menjadi sebuah sektor sukan yang mendapat sokongan penuh oleh Kerajaan Negeri Johor setaraf dengan sukan-sukan fizikal yang lain. Tuan Speaker, sejak kebelakangan ini, lebih-lebih lagi di kala penularan wabak COVID-19, ketika satu dunia dan satu negara berkuarantin di rumah, sedar tidak sedar terdapat satu aktiviti yang dalam senyap-senyap melebarkan sayap seluas-luasnya, iaitu aktiviti bermain sukan elektronik. Sukan elektronik ini sukan di Malaysia khususnya sedang melalui fasa perkembangan dan pembangunan yang sangat rancak pada ketika ini. Pada era sebelum kemerdekaan, sukan seperti bola sepak dan olahraga banyak mengharumkan nama negara dengan pencapaian yang memberangsangkan. Kemudian, kita dapat lihat pada tahun 1998, sukan yang boleh dianggap baharu atau kurang popular kepada rakyat Malaysia seperti bowling, squash dan terjun mula mendapat perhatian. Tetapi berbeza pula pada masa kini. Tumpuan pada masa kini terarah kepada sukan permotoran, sukan game dengan izin dan yang paling baru, sukan elektronik ataupun lebih dikenali sebagai e-sport. Evolusi dan definisi sukan juga banyak berubah sejak beberapa dekad kebelakangan ini. Kebanyakan sukan menjadikan aspek beradu kekuatan daripada segi fizikal sebagai ukuran. Namun, bagaimana pula dengan sukan elektronik ini dapat disesuaikan dengan definisi sukan? Memandangkan sukan fizikal yang menjadi elemen aspek fizikal yang menjadi elemen yang paling penting adalah yang paling kurang dalam sukan elektronik ini. Datuk Speaker dan rakan-rakan ahli Dewan Muda Johor sekalian, statistik daripada Kementerian Belia dan Sukan menjumlahkan peminat sukan elektronik bertambah daripada 9.5 juta peminat pada tahun 2016 kepada 19.8 juta peminat pada tahun 2019. Angka tersebut mewakili lebih kurang 60.7% penduduk Malaysia pada tahun 2019.
Ini jelas menunjukkan bahawa sukan elektronik semakin menarik minat penduduk Malaysia. Walau bagaimanapun, sukan elektronik ini masih tidak dipertimbangkan untuk dipertandingkan dan diletakkan sebagai sesuatu yang serius oleh pihak kerajaan negeri itu sendiri. Justru pihak kerajaan perlu mengambil serius tentang perkara ini kerana angka penglibatan masyarakat dalam sukan elektronik akan terus meningkat setiap tahun. Bahkan setiap hari akan ada sahaja pemain dan peminat baharu yang ada dalam bidang sukan elektronik ini. Kita boleh memulakan langkah pemerkasaan dan pembangunan sukan elektronik ini di negeri Johor Darul Takzim yang kita cintai ini. Antara permasalahan yang telah dikenal pasti tentang sukan elektronik ini adalah tidak mempunyai penstrukturan yang jelas tentang sukan ini dan terlalu sukar untuk di-follow dengan izin oleh para atlet, jurulatih mahupun pihak-pihak pengurusan sukan elektronik itu sendiri. Dengan adanya penstrukturan dasar yang jelas untuk memastikan sukan elektronik ini dapat terus bertapak di negeri Johor, dasar ini dapat membentuk satu standard dengan izin sukan elektronik yang lebih jelas, berfokus melatih, mendidik pemain dan juga para atlet dalam meningkatkan taraf permainan, meningkatkan pengiktirafan kebangsaan serta antarabangsa dan juga menjaga kebajikan setiap ahli-ahli di bawah bidang sukan elektronik ini. Selain daripada itu, Datuk Speaker dan ahli dewan yang dimuliakan, kita boleh mengambil kira satu contoh daripada negara barat, iaitu sebuah sekolah di Norway telah menawarkan kursus e-sport dengan izin kepada para pelajarnya, dan ini telah berjaya membuktikan sukan elektronik merupakan sebuah bidang yang berdaya saing daripada sudut positif. Mengapa tidak sektor pendidikan di Malaysia ini ataupun di negeri Johor ini pada permulaan berkolaborasi bersama-sama sukan elektronik, sama seperti sukan-sukan tradisional yang lain, dan sememangnya kita perlu mencari jalan agar dapat memanfaatkan sukan elektronik ini sebaiknya agar tidak menjadi sesuatu yang sia-sia. Satu lagi permasalahan yang ada tentang sukan elektronik ini adalah konsep permainan dan pertandingan sukan elektronik di Malaysia dan negeri Johor. Semua penganjur menggunakan konsep permainan secara one-off dengan izin pada kebanyakan pertandingan sukan elektronik yang telah dianjurkan. Pada pendapat saya, ini adalah sangat tidak adil kepada para pemain dan para atlet, kerana dengan hanya membawa sejumlah wang dan hadiah sebagai pemenang, tetapi pada hujung cerita tidak ada apa-apa ganjaran mahupun bantuan daripada pihak kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan yang menyatakan sebagai sokongan kepada sukan elektronik ini. Sidang Dewan sekalian, selain daripada penstrukturan yang jelas tentang sukan elektronik ini, mewujudkan ahli lembaga ataupun ahli majlis sukan elektronik di negeri Johor untuk menyelaraskan dana pembangunan kepada persatuan, kelab ataupun komuniti sukan elektronik di negeri Johor ini, selain daripada menyelaras program dan juga menyediakan modul sukan elektronik, majlis ini juga mampu menyelaras pasukan-pasukan elektronik, dan juga majlis ini saya lihat lebih elok kiranya jika dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Exco Belia dan Sukan Negeri Johor itu sendiri. Program pembangunan sukan elektronik negeri Johor juga perlu diwujudkan di setiap daerah di bawah naungan Majlis Sukan Negeri Johor. Ini merangkumi akademi yang di bawahnya merupakan barisan para atlet, jurulatih, pengurusan dan juga semua yang berusaha dan yang terlibat dalam sukan elektronik itu sendiri. Kerajaan negeri Johor juga boleh menjadikan sukan elektronik sebagai satu industri yang baru yang boleh dijadikan sebagai sebuah bidang kerjaya.
sebagai contoh dengan izin streamer permainan. Kerana dalam kalangan anak muda, trend ini adalah satu trend yang sangat-sangat tidak asing. Kerana pada pendapat mereka, ia memberikan pendapatan yang lumayan daripada penonton. Dan yang paling penting, dengan adanya sokongan dan juga usaha daripada pihak kerajaan, ia akan lebih meyakinkan orang ramai serta masyarakat untuk menceburi bidang sukan elektronik ini tanpa rasa risau akan masa depan, kerjaya dan pendapatan mereka jika melibatkan diri dalam bidang sukan elektronik ini. Akhir sekali daripada saya, Kerajaan Negeri Johor wajar memperkasa dan membangunkan sukan elektronik ini kerana sukan tradisional dan sukan elektronik ini tidak ada banyak perbezaannya kerana daripada aspek nilai persamaannya seperti kemahiran berkomunikasi yang secara berkumpulan, perancangan strategik dan juga taktik permainan adalah sama seperti sukan-sukan yang lain. Contohnya bola sepak. Seharusnya kita sebagai generasi yang dekat dengan teknologi, generasi online dan juga digital sangat-sangat perlu dekat dengan teknologi ini tanpa rasa ragu-ragu kerana sukan elektronik ini akan mendatangkan faedah secara langsung kepada industri kita sendiri. Malah sukan elektronik ini adalah lebih baik bagi pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi dan kemahiran kepada golongan-golongan belia. Dengan inisiatif dan usaha untuk memperkasa dan membangunkan sukan elektronik yang telah dinyatakan sebentar tadi, kami daripada Jawatan Kuasa Prasarana Sukan dan Keagamaan melihat dan arena sukan elektronik di negeri Johor ini akan terus berkembang dan tidak mustahil sekiranya satu hari nanti kita bangsa Johor ini dengan pasukan sukan elektronik yang sangat-sangat gah dan hebat akan berasa bangga setanding dengan rasa bangga bagaimana kita bangga dengan pasukan badminton negara kita. Akhir kata daripada saya, kami berharap agar usul daripada Jawatan Kuasa Prasarana Sukan dan Keagamaan dapat dibahaskan dalam Dewan Persidangan yang mulia ini agar sukan elektronik dapat diangkat dan impaknya itu dirasai oleh semua golongan dan juga lapisan rakyat negeri Johor Darul Takzim khususnya. Saya, Siti Nur Aisyah Adwa binti Madnin, DMJ 10, mohon untuk terus mencadang. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada DMJ 10. Ahli-ahli Dewan Muda Johor, ada siapa yang menyokong usul ini? Sila nyatakan sokongan anda. Saya Nosyariza binti Abdullah, DMJ 47, menyokong usul daripada yang diusulkan oleh rakan saya sebentar tadi untuk dibahaskan di persidangan Dewan Muda Johor pada petang ini. Terima kasih. Ahli-ahli Dewan Muda Johor sekalian, usul ini sekarang dibuka untuk dibahas. Ahli-ahli Dewan Muda Johor sekalian, saya ingin mengingatkan semua bahawa masa yang diberikan untuk setiap pembahas yang telah ditetapkan ialah selama 10 minit seorang, manakala pembahas yang terakhir iaitu untuk penggulung usul diberikan masa selama 15 minit. Saya buka kepada ahli Dewan Muda Johor yang berminat untuk menyokong membahas usul ini. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam makmur Johor. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat baginda
tabi'in dan juga para ulama. Semoga memperoleh ihsan Allah pada hari pengadilan kelak. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Speaker kerana telah mengizinkan saya untuk mengisi ruang dalam sesi perbahasan pada hari ini. Terima kasih Tuan Speaker. Saya juga ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan juga terima kasih saya kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor kerana di sebelah pagi tadi telah dapat merasmikan persidangan Dewan Muda Johor tahun 2021. Terusnya, ucapan terima kasih saya juga ingin saya dedikasikan kepada Barisan Sekretariat Dewan Muda Johor dan juga Institut Dato' On. Tidak lupa juga kepada sahabat saya sebentar tadi di MJ 10 kerana telah berjaya membentangkan usul, dan juga tidak lupa kepada semua ahli Dewan Muda Johor yang turut serta dalam sesi persidangan kali ini. Tahniah diucapkan. Saya Ros Iskandar bin Ros Afandi, DMJ 45 dari Jawatankuasa Prasarana, Sukan dan Agama, mohon untuk membahaskan usul bahawa persidangan ini mengambil ketetapan agar Kerajaan Negeri Johor memperkasa dan membangunkan sukan elektronik e-sport di Negeri Johor. Yang Berhormat Speaker, sebelum saya teruskan kepada sesi perbahasan saya ingin minta izin nak bagi sedikit pantun. Petang-petang ni kata orang kita nak naikkan semangat, kita kena ada pembuka bicara lah. Jadi saya di sini ada serangkap pantun untuk saya berikan kepada semua ahli dewan. Pantun berbunyi, exhaust buluh, exhaust besi, imbau kenangan zaman Piramli. Honda Kondi tidak relevan lagi, belia sekarang sudah ada PUBG. Sidang Dewan yang saya hormati sekalian, di bawah isi kerangka perbahasan saya yang pertama, saya ingin menyarankan pihak kerajaan negeri melalui Expo Pelancongan, Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negeri Johor MSNJ memberikan penekanan terhadap program pembangunan e-sport di peringkat Negeri Johor melalui beberapa aspek. Terusnya, di bawah poin saya yang pertama tersebut, usaha bagi mewujudkan akademi-akademi di setiap daerah dan juga perkampungan sukan elektronik di bawah naungan MSNJ perlu dijadikan keutamaan. Akademi-akademi yang wujud di setiap daerah di Negeri Johor ini nantinya akan menjadi pemangkin serta hak e-sport dengan izin e-sukan bagi setiap daerah yang berkenaan. Apabila wujud akademi ini nantinya, pencarian bakat serta prospek baharu dalam arena sukan, e-sukan ini dapat terus digilap melalui program pengembangan bakat yang dijalankan di setiap akademi yang disebutkan tadi. Sebagai pusat latihan juga, akademi ini nantinya akan berperanan sebagai perintis kepada bakat-bakat e-sukan yang ada agar dapat terus untuk diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi. Suka untuk saya cadangkan supaya pada peringkat awal penubuhan akademi ini, kerajaan negeri bolehlah menggunakan kemudahan belia dan sukan yang sedia ada seperti TMIYC, yakni Tengku Mahkota Ismail Youth Center, Wisma Belia Daerah dan sebagainya untuk menjadi akademi sementara kepada e-sukan di negeri ini. Selain itu, akademi ini juga nantinya akan berperanan sebagai perkampungan sukan elektronik yang akan mengumpulkan seluruh pencinta e-sukan yang ada di setiap mukim dalam daerah. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan yang dipertua dapat mengeratkan lagi hubungan sesama belia itu sendiri di samping menjalankan aktiviti dan sebagainya. Aktiviti yang dirangka nantinya akan dapat mengumpulkan belia-belia ini melalui program secara mingguan maupun bulanan
yang dirancang secara tersusun oleh pengendali akademi daerah masing-masing. Tuan Speaker, impak yang akan kita perolehi daripada penumbuhan akademi-akademi di setiap daerah dan juga perkabungan sukan elektronik ini adalah kepada atlet, jurulatih serta pengurusan bagi setiap pasukan yang diwujudkan. Sebagai contoh, atlet akan mendapatkan latihan serta pendedahan yang lebih mendalam mengenai aspek sukan itu sendiri. Atlet juga boleh mendapatkan segala informasi berkenaan sukan yang mereka ceburi dari akademi-akademi tersebut. Selain itu, jurulatih yang ditugaskan untuk melatih atlet di akademi yang diwujudkan nanti dapat memberikan latihan serta pendedahan yang lebih sistematik kepada atlet. Ianya boleh dilakukan menerusi penerapan pembelajaran sukan yang telah dimodulkan sebagai panduan kepada para jurulatih dalam memberikan latihan kepada para atlet. Dengan terwujudnya akademi ini juga, aspek pengurusan atlet akan dapat disusun dengan lebih teratur. Para pengurus pasukan yang telah dilantik dapat mempelajari cara mengurus pasukan dengan betul supaya pasukannya nanti dapat dikomersialkan dengan mendapatkan penajaan dari berbagai pihak. Mari kita lihat negara jiran kita di seberang tambak contohnya. Pada 8 hari bulan Julai yang lalu, Kota Singa telah pun melancarkan pusat sukannya yang terbesar. Dipetik menerusi akhbar The Straits Times dengan izin yang betul, the largest esports experience center EXP was opened at the Singapore Sport Hub on Thursday by Minister for Culture, Community and Youth, Mr. Edwin Tong. Ini menunjukkan bahawa keseriusan kerajaan Singapura terhadap pembangunan sukannya amatlah tinggi. Penerapan pembelajaran secara modul juga digunakan di EXP ini dalam memberikan latihan serta pengetahuan secara sistematik kepada para atletnya. Sebagai negeri jirannya pula, sudah tiba masanya bagi kami di Jawatankuasa Prasarana, Sukan dan Agama untuk kerajaan negeri memberikan sedikit penekanan terhadap pembangunan sukan di negeri ini, lebih-lebih lagi di waktu pandemik yang melanda kita kini yang sedikit sebanyak membataskan aktiviti sukan secara fizikal untuk dijalankan. Sidang Dewan sekalian, tidak terhenti setakat itu sahaja, pembangunan sukan yang holistik juga dapat direalisasikan bukan sahaja dari aspek atlet, jurulatih dan juga pengurusan, tetapi meliputi ruang lingkup keseluruhan sukan itu sendiri. Individu-individu lain yang memainkan peranan penting dalam menjalankan sesuatu acara sukan tidak harus kita lupakan. Istilah-istilah seperti caster, crew production ataupun content creator dan juga marshal adalah mereka-mereka yang memainkan peranan bagi memastikan sesebuah tournament dengan izin itu mempunyai nilai tambahnya yang tersendiri. Dengan wujudnya akademi ini nanti, komentator yakni caster, sukan dapat diberikan pendedahan bagi menjadikan mereka seseorang yang ahli dalam bidangnya. Akhirnya nanti akademi ini bukan saja mampu melahirkan atlet serta pasukan, malah ianya turut dapat melahirkan caster-caster yang profesional. Seterusnya, Tuan Speaker, saya ingin memberi poin penekanan untuk poin yang kedua, iaitu menyediakan fasiliti yang diperlukan. Segala yang dirancang boleh saja terhenti di pertengahan jalan atau mungkin saja terbatal sekiranya penyediaan fasiliti yang diperlukan tidak dipersiapkan. Kerajaan negeri berperanan dalam membantu dalam urusan ini melalui penglibatan Majlis Sukan Negeri Johor sebagai ejen pelaksana yang akan memastikan segala kelengkapan yang diperlukan mencukupi. Seterusnya, saya beralih kepada poin saya yang ketiga, yakni sidang Dewan yang saya kasih sekalian mewujudkan demand sukan di Johor. Poin saya yang ketiga,
hal yang terakhir yang perlu kita lakukan ialah bagi merealisasikan kesemua perkara yang saya sebutkan, semua pihak perlulah bersama-sama memainkan peranan dalam mempromosikan isukan di negeri ini supaya demand terhadap isukan di negeri ini akan terus berlangsung. Sekiranya demand terhadap sukan ini wujud, maka kesemua kriteria yang saya sebutkan sebentar tadi dapat terlaksana dan kerajaan negeri perlu senantiasa menganjurkan program pencarian bakat di segenap daerah secara konsisten. Tuan Speaker, saya juga ingin kerajaan negeri membantu dalam menyalurkan dana-dana bagi tujuan pembangunan. Kami di pihak Jawatankuasa Prasarana, Sukan dan Agama amatlah berharap kerajaan negeri dapat memberikan komitmen yang cukup tinggi dari segi peruntukan dana bagi isukan. Dana sedia ada masih belum mencukupi sekiranya kita menginginkan pembangunan akar umbi yang lebih holistik untuk dilaksanakan. Selain itu, keterlibatan syarikat swasta juga perlulah dialu-alukan dalam memberikan pendanaan isukan ini. Pemberian insentif tertentu kepada pelepasan cukai boleh diberi kepada pihak swasta yang terlibat dalam menjayakan isukan ini dari segi dana. Kerajaan negeri boleh mengaturkan usaha sama misalnya bersama syarikat telco, syarikat peralatan komputer dan kafe cyber yang berada di sekitar negeri ini bagi membentuk rantaian dan kebersamaan. Hal ini secara tidak langsung dapat meringankan kebergantungan isukan negeri ini tertumpu kepada pihak kerajaan dan dapat menggalakkan keterlibatan pihak swasta khususnya untuk bersama-sama memainkan peranan. Akhir kata, sebelum saya mengakhiri perbahasan saya ini, sekali lagi saya ingin menyeru seluruh Dewan agar terus menyokong usul bahawa persidangan ini mengambil ketetapan agar kerajaan negeri Johor memperkasa dan membangunkan sukan elektronik e-sport di Johor. Kerana usul ini amat penting dalam memastikan pembangunan belia di negeri Johor khususnya terus terbela. Tuan Speaker, saya rasa saya tidak ada lagi yang hendak diperkatakan. Terusnya saya, Ros Iskandar bin Ros Afandi, DMJ 45, mohon untuk terus menyokong. Saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DMJ 45. Seterusnya saya buka untuk usul ini terus dibahas. Silakan pembahas yang kedua. Tuan Ibu Ketua. Terima kasih Tuan Ibu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Ibu Ketua, Barisan Sekretariat Dewan Muda Johor dengan rakan bersama Institut Dato' On IDO dan juga yang kita raikan hari ini perwakilan Dewan Muda Johor sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Ilahi dengan limpah kurnia izinnya dapat kita bersama hari ini dalam persidangan Dewan Muda Johor secara virtual atau maya. Walaupun hanya sekadar persidangan maya dalam keadaan pandemik COVID-19 ini yang menyebabkan kita tidak dapat bersua muka. Namun tidak mengapa. Perkara yang paling penting adalah kita dapat laksanakan juga persidangan ini dengan baik, dengan membincangkan perkara yang perlu diutarakan kepada kerajaan negeri dan juga kerajaan Malaysia supaya Dewan Muda Johor ini kekal relevan di negeri Johor dan supaya Dewan Muda Johor ini kekal menjadi suara pendesak mewakili belia dan rakyat Johor, insya-Allah. Tuan Ibu Ketua dan ahli perwakilan sekalian, pada tengah hari ini saya Ahmad Adnan, Dewan Muda Johor 08 akan membawa satu perkara berkaitan dengan usul yang kita bincangkan hari ini, di mana Dewan Muda Johor mencadangkan kerajaan negeri Johor untuk memperkasa dan membangunkan sukan elektronik e-sport. Oleh itu saya sememangnya menyokong usul ini. Dan hari ini saya akan membahaskan tentang jika kita mahu memperkasakan dan membangunkan sukan elektronik ini, kita seharusnya merangka
pelan strategik pembangunan atlet sukan elektronik e-sport ini. Sukan elektronik e-sport seperti kita tahu, ia amatlah terkenal dalam kalangan generasi anak muda masa kini. Atau lebih tepat lagi dalam kalangan generasi Z, iaitu daripada tahun 1965 hingga 2010. Dan juga generasi Alpha yang lahir selepas tahun 2010. Hal ini kerana dengan perkembangan teknologi masa kini yang semakin pesat, generasi Z dan Alpha ini seolah-olah tidak boleh terlepas dari gadget dan aktiviti media sosial. Dan menurut kajian sebenarnya, sekitar 44% daripada golongan generasi Z ini memeriksa media sosial mereka setiap 1 jam sekali. Teknologi bagi mereka dapat melakukan apa saja, termasuk belajar, bekerja, bukan sekadar bersenang-senang. Maka tidak sedikit daripada golongan generasi Z yang kini menjadikan media sosial sebagai ruang untuk mereka mencari penghasilan seperti membuka online shop atau menjadi influencer internet dengan izin. Bagi generasi Alpha pula yang lahir lebih 2010 ke atas, sekitar 2.5 juta lahir setiap minggu. Dan fakta ini membuat andaian jumlahnya akan berkembang sekitar 2 bilion pada tahun 2025 dan seperti 2 generasi sebelumnya. Mereka yang lahir setelah 2010 sudah terbiasa dengan teknologi bahkan sejak usia remaja, lebih tertarik bermain gadget berbanding permainan tradisional. Apabila membicarakan cita rasa anak tiri ini tentunya berbeza, apatah lagi dengan ledakan teknologi, dan apabila membicarakan kehidupan nenek moyang serta fasa kehidupan dilalui sepanjang 7 atau 8 dekad yang lalu seolah-olah cerita dongeng bagi mereka. Bergerak pada tajuk hari ini, sukan elektronik e-sport merupakan sebuah industri baru bukan sahaja kepada pembangunan permainan video, tetapi ianya merupakan industri dan sumber ekonomi baru kepada individu yang meminati permainan video secara positif. Menurut Menteri Belia dan Sukan, Datuk Sri Rizal American berkata, perkembangan sukan elektronik e-sport negara kita tidak sewajarnya dipandang rendah dan enteng kerana persekitarannya mempunyai nilai komersial yang tinggi dan mampu menjana ekonomi anak-anak muda di negara ini. E-sport, satu bentuk sukan yang dapat memberikan penjanaan kepada kekayaan baru kerana rantaian ekonomi yang cukup luas dan populasi komuniti sukan di dunia ini telah melebihi 20 juta individu. Sehubungan dengan itu, sukan elektronik ini sememangnya sudah dipandang serius dalam negara kita. Dan atas sebab itulah saya menegaskan agar kita perlu ada satu rangka pembangunan bagi atlet sukan e-sport ini. Agar jika mampu, kita sememangnya mahu melihat sukan elektronik negara kita terus bergerak ke hadapan dan bukan hanya satu hobi yang sia-sia. Pertama, kita perlu ada program perkadiran kepada atlet sukan elektronik kita. Seperti contoh, kita perlu merangka satu garis panduan dalam proses merekrut ataupun melalui pertandingan dianjurkan di seluruh negara dan membentuk pasukan utama negara. Dan kita juga perlu menjalinkan kerjasama melalui semua institusi pendidikan dan pengajian tinggi termasuklah dari sekolah hinggalah ke institusi pengajian tinggi. Hal ini kerana apabila kita menjalinkan hubungan bersama ke semua institusi pengajian ini, kita dapat kenal pasti bakat anak muda dalam sukan elektronik dari setiap sudut. Hal ini berkait apabila bercakap tentang sukan elektronik ini, kebiasaannya anak muda yang mungkin mempunyai kadar popularitinya yang tinggi di media sosial akan ke hadapan. Malah kita khawatir kita tertinggal bakat yang tersimpan dan tidak menyelah kerana mereka itu tidak dipandang ataupun tidak diangkat. Seterusnya dalam mencapai objektif dasar sukan negara, iaitu membentuk sebuah masyarakat yang sihat, berdisiplin, bersatu padu melalui penyertaan yang lebih luas dan peluang-peluang yang lebih baik dalam sukan di semua peringkat masyarakat, kita perlu ada satu garis panduan rutin. Garis panduan rutin latihan dan juga garis panduan penjagaan mental dan fizikal. Penjagaan mental dan fizikal atlet sukan elektronik kita ni sangat penting. Walaupun kita hanya melihat sukan elektronik ini tidak banyak menggunakan fizikal, namun sukan elektronik ini sangat mementingkan aspek mental dalam rangka strategi permainan. Oleh itu sangat penting atlet kita mempunyai satu garisan rutin latihan bagi memastikan setiap atlet kita mempunyai minda yang cerdas. Dan tidak dikecualikan perlu mempunyai badan yang cergas bagi mengelakkan atlet sukan elektronik kita menjadi atlet pertama yang mempunyai kadar obesiti yang tinggi. Anggaplah ini sebagai satu timbang tara antara sukan dan kesihatan.
Perlu ada senaman fizikal, tidur yang cukup, termasuk diet pemakanan yang sihat dan berkualiti. Dan yang paling penting, perlu ada jadual harian yang tersusun seperti atlet kita yang lain. Mereka juga perlu menjalankan proses SWOT analysis dengan izin ataupun mengenal pasti kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam permainan, dalam strategi permainan. Ini juga adalah satu proses menaikkan mutu dan kualiti tahap setiap permainan mereka yang mereka ceburi, setiap atlet sukan e-sport kita. Supaya kita dapat membezakan kualiti antara atlet negara dan juga pemain e-sport yang lain. Seperti yang saya katakan tadi, Tuan Dipertua dan sidang perwakilan sekalian, sukan elektronik yang tidak menggunakan fizikal yang banyak ini tidak bermakna sukan e-sport ini terlepas daripada akta atau pemantauan anti-doping daripada agensi anti-doping Malaysia iaitu ADAMAS. Istilah lain adalah doping adalah performance enhancing drug PED dengan izin adalah sejenis ubatan yang digunakan oleh atlet bagi meningkatkan kinerja atletik mereka dalam olahraga kompetitif. Ada beberapa jenis ubatan-ubatan yang dilarang dalam Badan Anti-Doping Dunia WADA, termasuk androgens, blood doping, peptide hormones, stimulants, diuretik, narkotik dan cannabinoid. Dalam kata lain, ada antara ubatan ini dapat meningkatkan stimulasi diri mereka bagi meningkatkan mutu permainan. Perlu dielakkan sama sekali. Tidak ada dikecualikan. Sidang perwakilan sekalian, ini kerana pada Olimpik Tokyo 2020 tahun ini, kita berjaya mencapai 90% atlet negara kita bebas dari penggunaan bahan terlarang. Oleh itu, kita juga perlu kekalkan mutu itu dan menuju 100% atlet bebas doping termasuk atlet sukan elektronik tanpa ada imuniti. Yang Berhormat Speaker dan sidang perwakilan sekalian, secara rumusnya, dalam masa kita memperkasa dan membangunkan sukan elektronik e-sport ini, jika memandang sukan elektronik ini adalah satu sukan yang dipandang serius oleh negara, kerajaan atau kementerian yang terlibat nanti perlu ada satu plan strategik pembangunan atlet khusus untuk sukan elektronik negara dalam memastikan bahawa kita dapat melahirkan atlet sukan elektronik yang berkualiti dan juga mampu berdaya. Sekejap. Dan juga mampu berdaya saing dengan atlet sukan elektronik negara yang lain. Dalam mengungkap kembali, kita perlu ada beberapa aspek yang penting dalam rangkaan plan strategik ini, iaitu kita perlu ada program perkaedan dalam menyediakan satu garis panduan proses recruiting. Silakan. DMJ08 adalah daripada DMJ18. Silakan. Terima kasih YB Speaker dan terima kasih untuk saudara DMJ 08. Yes, 08. Jadi soalan saya adalah saya menyokong penuh usul yang dibawa dan usul yang dibahaskan tentang e-sport ni perlu diketengahkan. Tapi kegusaran saya sebagai anak muda adalah kita melihat kita nak melatih anak muda untuk merekrut ke dalam satu kumpulan ataupun sport team di peringkat kebangsaan ke nasional ataupun negeri. Tetapi kita nak anak, contohnya budak sekolah, diorang belajar dan kerisauannya adalah mereka akan tidak seimbang dengan bermain game dan juga dengan belajar. Kita tak nak nanti di kemudian hari apa yang dikendong tak dapat, yang dikejar tercicir. Belajar macam tak berapa nak perform, tapi game pun just hanya sekadar entertainment semata. Jadi penghujungnya objektif tak tercapai. Apa pandangan saudara DMJ 08 tentang masalah ini? Silakan DMJ08 teruskan. Baik, terima kasih saudara DMJ 18. Baik, saya faham dan kami juga faham tentang kegusaran anda dan juga yang mungkin bukan anda seorang saudara perwakilan, mungkin perwakilan lain pun sama mempunyai tanggapan yang sama. Betul. Hari ini kita gusar marah bukan daripada kita sendiri, daripada mak ayah setiap kanak-kanak ini pun gusar. Risau apabila anak dia terlalu fokus dalam permainan sukan elektronik e-sport ni. That's why kita perlu ada satu garis panduan. Macam saya kata tadi, kita perlu ada satu pendidikan. Kita didik supaya mereka ini pandai membagi masa. Belajar juga, main game juga. Kita perlu didik dan mungkin dalam pendidikan di rumah juga perlu terapkan perkara ini. Saya mungkinlah dalam diri saya sendiri,
Saya tidak ada rasa permainan e-sport ni perlu dihalang oleh anak-anak muda hari ini sebab kita mengikut pengedaran teknologi semasa. Namun begitu, seperti saya kata tadi, kita perlu letakkan dalam diri kita satu limitation. Dalam kanak-kanak anak muda ni perlu letakkan satu limitation dengan izin betul. Supaya kita tahu di mana kepentingan itu. Adakah game ini penting atau belajar itu penting? Mana satu, itulah kita, pendidikan seperti itu yang kita perlu terapkan dengan anak muda hari ini. Khususnya mereka yang orang kata obses dengan e-sport ini. Jadi saya sambung poin saya tadi yang betul. Terima kasih saudara DMJ 18. Satu garis panduan rutin latihan dan juga garis panduan penjagaan mental dan fizikal ini. Dan kita juga perlu memantau atlet kita supaya bebas daripada bahan terlarang seperti saya kata tadi atau doping dengan izin daripada pihak agensi anti doping Malaysia. Supaya rancangan kita hari ini sedikit dapat membantu melahirkan atlet sukan elektronik e-sport negara yang berkualiti. Dan saya mengharapkan bahawa pihak kerajaan negeri memandang serius terhadap sukan elektronik e-sport ni atas sebab kita perlu mengikut peredaran zaman elektronik. Teknologi, seperti yang saya kata tadi. Kalau nak diikutkan sebenarnya pertandingan World Championship e-sport sudah dijalankan pada tahun 2013. Tetapi kita lihat e-sport di negara kita baru naik tahun 2020. Kita ketinggalan 7 tahun. Itu baru cerita e-sport, belum cerita teknologi yang lain. Dan hari ini kita juga, kerajaan negeri juga perlu menyediakan ruang dan peluang bagi anak muda negara kita terus menyelah dan menjadi permata negara dalam sukan elektronik sejurus dapat membanggakan nama Malaysia di mata dunia. Tuan Dipertua, jangan risau, akhir hayat saya. Amarnan mohon usul diluluskan. Terima kasih Tuan Dipertua dan sidang sekalian. Terima kasih DMJ 08 bahas kedua. Saya pun ada sedikit pantun manakala kat sini hujan tadi ada beberapa sedikit gangguan. Main game hujan, buruh berdentum, komputer rosak. Perbincangan hangat kita teruskan. Idea anak muda, kuasa pendesak. Silakan pembahas yang seterusnya. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam makmur Johor saya ucapkan kepada yang berhormat Speaker Dewan, rakan-rakan barisan Sekretariat Dewan Muda Johor dan ahli-ahli Dewan Muda Johor yang saya hormati sekalian. Saya Ahmad Al-Mubarak dari Jawatan Kuasa Prasarana Sukan dan Agama ingin berbahas tentang usul yang berbunyi Dewan Muda Johor mencadangkan Kerajaan Negeri Johor untuk memperkasa dan membangunkan sukan elektronik e-sport di Johor. Sidang Dewan yang saya hormati, usul ini merupakan sebuah usul yang penting yang perlu dipandang dan diangkat pada pengakhiran persidangan ini. Industri sukan elektronik ini penting dalam membina generasi masa depan kerana ia merupakan satu langkah yang terbaik dalam dunia digital dan bukan sekadar bermain permainan video. Namun ia merupakan langkah awal kesediaan kita dalam revolusi industri 4.0. Pendedahan mengenai potensi permainan digital yang dilihat membangkit masa depan cerah seiring perkembangan pesat ekonomi digital sekarang ini. Kita mahu permainan digital bukan sekadar satu permainan tetapi mempunyai peluang ekonomi yang lebih menyeluruh. Yang Dipertua Puan Speaker, kalau tadi Puan Speaker ada pantun, izinkan saya untuk berpantun. Limas berusia kemas buatan, tersergam cantik kayu berukir. Permainan maya jana pendapatan, intelek anak Johor kreatif berfikir. Sidang Dewan yang saya hormati sekalian, permasalahan pada hari ini adalah kepentingan mewujudkan ahli lembaga bagi menyelaras Majlis Sukan Elektronik Negeri Johor. Yang berhormat Puan Speaker, saya akan membahagikan perbahasan saya pada hari ini kepada dua bahagian. Yang pertama, kepentingan penubuhan penyelaras Majlis Sukan Elektronik, dan yang kedua, kepentingan mempunyai undang-undang yang efektif dalam memastikan penubuhan penyelaras tersebut bukan ibarat membuang batuk. Jadi,
Bagi menjawab isu yang pertama, dalam penyelarasan sukan yang seperti ini, kita wajar menganalisis kewujudan e-sport integrity coalition di mana ia bertujuan untuk dengan izin to monitor the rapidly evolving development dalam bidang ini yang menghasilkan analisis berkenaan skop dan asas sesebuah sukan, terutamanya sukan elektronik. Jadi kita mengambil maklum dengan izin the nature of e-sport ini yang mempunyai jurisdiction and standard yang berbeza-beza. Jadi ia adalah agak sukar untuk diimplementasikan di mana-mana saja. Namun di Malaysia, kita mempunyai MESF, iaitu Malaysian E-Sport Federation. Walau bagaimanapun, untuk kita mengawal berdasarkan integriti, MESF mengambil dasar pasif dalam keadaan ini kerana MESF tidak mempunyai kuasa regulatory ke atas pertandingan sukan elektronik. Hal ini kerana kita harus mengambil maklum bahawa sukan elektronik ini berlangsung melalui talian internet dan ini membuatkan ia menjadi kebiasaan untuk berlawan di dalam pertandingan sukan elektronik di peringkat antarabangsa. Jadi Yang Berhormat Puan Speaker, dalam bagi kita mewujudkan satu badan bagi penyelarasan sukan elektronik ini, kita harus mengambil maklum kedudukan MESF dan kita juga harus menyediakan guideline yang bukan bersifat pasif tetapi aktif. Justru adalah wajar bagi kita untuk memastikan bahawa kita mewujudkan e-sport village. Hal ini supaya kita dapat mengumpulkan semua pemain sukan elektronik ini di bawah satu payung yang sama. Namun penjagaan dan penelitian harus diberikan kepada mereka supaya dari segi psikologinya ia akan membuatkan mereka rasa dihargai dalam industri ini dan secara tidak langsung mengajak dan menggalakkan lebih ramai penyertaan di dalam industri sukan elektronik ini. Selain itu, kita juga harus mengumpulkan pakar-pakar dalam bidang ini supaya ia boleh menjadi satu coaching team bagi kita meningkatkan daya saing dalam industri ini dan meningkatkan mutu-mutu pemain dari dalam industri kita. Yang Berhormat Puan Speaker dan Ahli Dewan sekalian, seterusnya, dengan mengambil maklum the nature of e-sport dengan izin yang seperti manusia, ia juga evolve dengan pantas. Jadi kita harus memastikan dalam badan penyelarasan ini ada satu sektor yang akan memantau mana-mana pembaharuan dalam bidang ini. Sidang Dewan sekalian, bergerak ke isu yang kedua, kepentingan mempunyai undang-undang yang efektif dalam memastikan penubuhan badan ini adalah amat penting. Dan kita harus mengambil kira supaya undang-undang yang badan ini bakal unjurkan dapat diaplikasikan dalam realiti kehidupan. Terutamanya mengambil kira bahawa sukan ini adalah sukan yang diadaptasikan daripada sukan tradisional. Contohnya, dalam isu doping, International E-Sport Federation IESF telah mewujudkan anti-doping regulation in partnership with World Anti-Doping Agency WADA. Bidang kuasa ini akan mengikat semua peserta dalam sukan elektronik. Hal ini supaya IESF dapat menjaga prestasi kesihatan semua peserta di dalam e-sport dan memastikan supaya integriti sukan e-sport itu terjaga. Jadi, bagi penubuhan badan penyelarasan sukan elektronik di Johor ini, kita harus memastikan badan yang bakal kita wujudkan mempunyai undang-undang yang mengikat semua peserta supaya kita dapat memantau peserta yang ada pada masa yang sama dapat mengurangkan kecenderungan kesan-kesan negatif yang wujud dalam sukan ini. Jadi kesimpulannya, saya bertegas dalam pendirian bahawa kewujudan badan penyelarasan ini adalah amat penting. Dengan itu, kami mencadangkan agar Kerajaan Negeri Johor mewujudkan ahli lembaga atau ahli majlis sukan elektronik negeri Johor untuk menyelaras dana pembangunan kepada persatuan, kelab, komuniti sukan elektronik yang ada di negeri Johor dan juga menyelaras program dan modul-modul sukan elektronik serta menyelaras pasukan-pasukan sukan elektronik yang ada, dan Majlis Sukan Elektronik Negeri Johor ini boleh dipengerusikan oleh Yang Berhormat Exco Belia dan Sukan Negeri Johor sendiri. Cadangan-cadangan ini wajar dipertimbangkan oleh Kerajaan Negeri Johor di samping
cadangan ini dilihat berpotensi untuk membantu kerajaan dalam menangani isu ini. Kerjasama DMJ 42 ada mohon celahan daripada DMJ 09. Boleh kita silakan. Okey. Terima kasih YB Speaker dan terima kasih kepada DMJ 42. Hari ini kita bercerita pasal e-sport. Jadi e-sport ni sangat meluas. Dan untuk makluman, kita memang ada persatuan induk daripada kebangsaan iaitu Malaysia E-Sport Federation MASF. Dan saya tengok permasalahan e-sport ni adalah sebenarnya mereka daripada top to bottom, bukan bottom to the top. Termasuk hari ni, penggerak-penggerak e-sport ni, diorang tak ada kesatuan. Tak ada perkara, tak ada orang yang ingin menyatukan. Dan kalau kita lihat, bila kita buat satu undang-undang ketetapan yang mana e-sport ni perlu yang ikut anti-doping whatever tu semua, apa cerita pula dengan penggiat-penggiat e-sport seperti Solos, seperti company Todak yang merupakan mereka juga membawa nama Malaysia dalam e-sport ni ke luar negara. Jadi rasanya kita pun ada Majlis Sukan Negeri Johor yang mana Majlis Sukan Negeri Johor juga menggerakkan juga e-sport. Saya rasa, saya berpendapat e-sport ni perlu ditambah baik melalui penstrukturan di Majlis Sukan Negeri Johor saja, tak perlu melibatkan ahli lembaga pengarah Majlis e-sport Negeri Johor, sebab itu akan melibatkan kepentingan dan juga politik di dalam e-sport tu nanti akhirnya. Sekian daripada saya, terima kasih. Okay, baik, saya akan respon kepada DMJ 09. Jadi bersambung dengan cadangan-cadangan ini, apa yang cuba kami sampaikan wajar dipertimbangkan oleh Kerajaan Negeri Johor. Di samping cadangan ini dilihat berpotensi untuk membantu kerajaan dalam menangani isu ini. Kerjasama yang holistik dan konsensus dari kedua-dua belah pihak, kerajaan maupun swasta, menjamin kemenjadian cadangan-cadangan ini supaya dapat dirasai oleh rakyat Johor sendiri. Jadi berbalik kepada DMJ 09 sebentar tadi, cadangan yang kita cuba bawa hari ini adalah kita nak wujudkan satu ahli majlis ataupun majlis sukan elektronik itu sendiri adalah bagi kita nak menyatukan macam apa yang disentuh oleh DMJ 09 sebentar tadi. Kita ada ramai player-player di peringkat maupun kebangsaan dan peringkat negeri Johor, cuma ia tidak diurus dengan baik. Mungkin kita perlu ada satu platform, perlu ada satu framework yang mana menunjukkan kerajaan negeri Johor, keseriusan kerajaan negeri Johor dalam mengetengahkan atlet-atlet sukan elektronik kita. Kalau sebelum ni kita tengok macam bola pun ada juga bawah MSNJ, lepas tu kita ada JDT Football Club, lepas tu sukan-sukan lain. So e-sport ni pun kita perlu ada satu framework yang jelas yang menunjukkan bagaimana player-player ni, pemain-pemain sukan elektronik ni, bagaimana dari kontrak mereka, bila mereka sign dengan satu grup, satu tim ni, apa yang dari sudut hak dan kebajikan mereka terjaga, masa depan mereka terjaga, kerana kita nak melihat e-sport ini, sukan elektronik ini menjadi satu kerjaya baru buat generasi anak muda sekarang dan rakyat Johor sendiri. Saya harap saya dapat menjawab persoalan DMJ 09 dan saya juga kita boleh ambil maklum perkara itu. Mungkin untuk kita tambah baik dari sudut penstrukturan. Mungkin ahli Majlis Sukan Negeri Johor, ahli Majlis Sukan Elektronik Negeri Johor ini boleh diletakkan bawah Majlis Sukan Negeri Johor. Mungkin boleh dipertimbangkan. Yang paling penting adalah kita mahu ada satu badan yang menguruskan sukan-sukan elektronik dan pemain-pemain sukan elektronik ini sendiri dengan seriusnya. Jadi justru saya ingin menyeru seluruh ahli dewan agar terus menyokong usul Dewan Muda Johor mencadangkan kerajaan negeri Johor untuk memperkasa dan membangunkan sukan elektronik, kerana usul ini amat penting dalam memastikan pembangunan belia di negeri Johor khususnya terus terbela. Jadi saya Ahmad Al-Mubarak DMJ 42 mohon untuk terus menyokong. Saya akhiri dengan satu lagi rangkap pantun. Tanah Temasek sejarah warisan, Nadim tersohor di padang tinggi. Sukan elektronik bukan picisan, intelek bentuk belia, intelek anak Johor kreatif berfikir. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas perbahasan itu tadi
Industri sukan, industri penting, langkah awal perlu disusun, aktiviti bersosial juga penting. Sukan elektronik insyaAllah membentuk kejayaan serumpun. Seterusnya, saya persilakan pembahas yang keempat, 10 minit diberi, silakan. Hello. Dengar. Dengan rahmat ilahi, saya memperkenalkan diri saya, Muhammad Nur Hidayat bin Soaib, DMJ 14. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji bagi Allah, selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat baginda, pengikut-pengikut sahabat serta yang menuruti mereka hingga kiamat. Sebelum saya memulakan sesi perbahasan terakhir bagi Urutankuasa Prasarana Sukan dan Agama, iaitu Dewan Muda Johor mencadangkan Kerajaan Negeri Johor untuk memperkasa dan membangunkan sukan elektronik, izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terutamanya kepada petugas-petugas frontliner, barisan hadapan, semua kementerian dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, YB Exco Kerajaan Negeri Johor, agensi-agensi kerajaan dan swasta, pertubuhan bukan kerajaan, NGO, para sukarelawan, terutamanya sukarelawan Southern Media, para sekretariat DMJ dan institusi Dato' On, ahli Dewan Muda Johor yang bersidang secara maya pada kali ini, dan seluruh rakyat negeri Johor yang sedang sama-sama membantu dan berjuang dalam menangani wabak COVID-19 ini. Sidang Dewan yang dimuliakan, menurut Jabatan Perang Malaysia pada Mei 2021, kadar pengangguran di Malaysia adalah sebanyak 4.5% yang melibatkan seramai 728,100 orang yang menganggur kerana diberhentikan kerja atau tidak mendapat pekerjaan. Jumlah ini amat membimbangkan kita sebagai rakyat Malaysia, terutamanya di negeri Johor ini sendiri. Bagi negeri Johor pula, adalah sebanyak 3.5% yang melibatkan 65,000 pengangguran yang berlaku. Seperti kita sedia maklum, sejak pandemik COVID-19 ini berlaku, ianya juga telah menyebabkan rakyat negeri Johor yang bekerja di Singapura, kebanyakan mereka tidak dapat untuk meneruskan pekerjaan mereka seperti sebelum pandemik ini berlaku. Johor sangat terkesan dengan semua ini. Ekonomi kita menguncuk, pengangguran kita meningkat, pelaburan baru kita berkurangan, perniagaan terpaksa menghentikan operasi, kuasa beli rakyat semakin merosot dan kutipan hasil negeri juga terjejas dengan teruk. Yang Berhormat Speaker Dewan, oleh yang demikian, e-sport ini merupakan satu trend di kalangan anak muda pada masa kini yang kita dapat lihat ianya berlaku di merata tempat. E-sport lagi boleh dipandang sebagai satu permainan yang membuang masa ataupun sia-sia sahaja. Kerana ia bukan sahaja boleh menaikkan minat anak muda, tetapi ia juga amat memberi impak untuk jana ekonomi anak muda negeri ini. Bidang e-sport juga akan turut membuka peluang-peluang kerjaya dan memberi kesan positif serta meningkatkan ekonomi negara dalam aspek teknologi pelancongan. Berdasarkan kedudukan semasa, Malaysia berada di tangga ke-21 dalam pasaran dunia e-sport ini, di mana pendapatan yang dijana adalah sebanyak $586 juta, iaitu bersamaan dengan 2.3 bilion. Dan pada tahun 2019, syarikat Razer, iaitu di antara syarikat terbesar dalam e-sport, menggajikan lebih daripada 280 anak muda di Ibu Pejabat Razer Malaysia. Selain daripada itu, Malaysia dalam Dota 2, iaitu catatan pendapatan pemain Malaysia, adalah pada kedudukan ke-8 tertinggi daripada 59 negara yang terlibat di seluruh dunia. Yang Berhormat Speaker Dewan, di kesempatan ini, saya ingin mencadangkan kepada Kerajaan Negeri Johor agar sukan elektronik ataupun e-sport ini dijadikan sebagai sebuah industri baru. Ianya kerana dalam e-sport ini sendiri terpecah kepada beberapa kerjaya di bidang masing-masing. Ini secara tidak langsung akan dapat membantu memberikan pendapatan serta menggalakkan lagi ekonomi negeri Johor dengan membuka peluang pekerjaan di dalam industri ini.
Sidang Dewan yang saya muliakan sekalian, seperti semua sedia maklum, menjadi streamer, pemain e-sport ini mempunyai pendapatan lumayan daripada sumbangan penonton melalui pemberian bintang, yang mana terkini adalah pemberian bintang bernilai 100 bintang RM4.30. Begitu juga ada seorang rakyat Malaysia yang kita kenali menjadi sebagai seorang duta utama ahli kelas gadget pada ketika ini dan telah menggemparkan Malaysia apabila membeli sebuah sport car Mustang hanya menggunakan hasil kerjaya di arena industri e-sport ini. Siapa tak kenal beliau? Beliau ialah Muhammad Faris Zakaria atau lebih dikenali sebagai Solos. Bukan hanya Solos sahaja sebenarnya, masih ramai lagi kat luar sana yang berkemahiran dan mempunyai bakat-bakat yang tidak dicongkil serta diketengahkan. Ada yang mempunyai pengikut di media sosial sehingga ribuan, malah ratusan ribu ikut dan menjadi buah mulut di kalangan komuniti e-sport mereka. Selain daripada itu, industri e-sport juga bukan tertumpu kepada streamer sahaja. Pada pertandingan di pelbagai peringkat, pengulas sukan juga memainkan peranan yang sangat besar untuk menarik anak muda dalam industri ini. Dalam negeri Johor ini sendiri, untuk makluman semua, kita amat kekurangan pengulas e-sport ini dengan kepakaran dalam negeri Johor hanya 5 ke 8 orang sahaja. Untuk perhatian Dewan sekalian, mungkin ada yang terdetik di fikiran ahli Dewan sekalian, setakat cakap pasal game ni, apalah sangat kan? Berapalah sangat pendapatan? Hasil kajian dan maklumat yang saya dapat daripada komuniti e-sport ini, mereka memaklumkan bahawa pendapatan bagi pengulas sukan elektronik ini adalah RM50 dan boleh mencecah sehingga RM1,500 sehari. Sehari punya gaji tu untuk jadi pengulas sukan bagi e-sport saja. Sidang Dewan yang saya mulakan juga menjadi pengurus sukan juga. Setiap pasukan yang ditubuhkan pasti akan memerlukan seorang untuk menguruskannya. Jadi menjadi pengurus sukan juga adalah salah satu daripada pekerjaan yang amat penting dan yang boleh kita tawarkan kepada mereka yang layak. Seterusnya, menjadi event organizer ia juga amatlah penting dalam pelbagai industri di dunia ini. Begitu juga dalam industri e-sport ini. Penganjur acara bagi setiap perlawanan dan pertandingan ini di pelbagai peringkat industri akan membantu memberikan peluang pekerjaan kepada tim teknikal, kepada tim audio, kru, production dan sebagainya. Menjadi jurulatih sukan elektronik adalah amat penting juga, seperti yang rakan jawatankuasa saya telah bentangkan tadi, berkenaan melahirkan jurulatih yang berkualiti. Sekiranya kerajaan negeri Johor mengangkat serta menjadikan e-sport ini sebagai sebuah industri baru bagi era permodenan pada masa kini, pasti ia juga akan menjadikan industri ini lebih konsisten, teratur dan bersistematik. Sidang Dewan yang dimuliakan, bagi mereka yang mencuburi atau mempunyai bakat sebagai pereka grafik, boleh dilihat di Google, boleh search, kita boleh search untuk e-sport designer job vacancy dengan izin, dapat dilihat tawaran dan peluang pekerjaan yang ada. Lain daripada itu, ramai juga pemain e-sport ini mencari pencipta kandungan ataupun content creator dengan izin bagi menarik minat serta perhatian penonton dalam industri ini. Sekiranya setiap pemain berjaya mencapai pengikut yang ramai dan menarik follower-follower mereka, kebanyakannya mereka akan menggunakan platform sosial media mereka ini untuk menjadikan sebagai salah satu pemasaran produk-produk mereka yang di luar sana. Hormat Speaker Dewan, industri e-sport ini perlu diangkat serta dijadikan sebagai salah satu indikator baru dalam era permodenan globalisasi pada masa kini. Saya amat menekankan agar kerajaan negeri Johor perlu melihat usul ini dalam konteks pemulihan ekonomi rakyat negeri Johor itu sendiri. Saya amat berharap dan percaya bahawa kerajaan negeri Johor akan berusaha sehabis baik dan sebaik mungkin dalam membantu pemulihan ekonomi rakyat negeri Johor ini di dalam pelbagai dengan cara Johor. Tetapi e-sport juga perlu diberikan ruang dan peluang kepada pemain serta komuniti yang terlibat secara langsung dan tidak langsung bagi membantu ekonomi kerajaan negeri Johor. Akhir kata, sebelum saya mengakhiri perbahasan saya pada hari ini, sekali lagi saya ingin menyeru seluruh ahli agar terus menyokong usul Dewan Muda Johor mencadangkan
Kerajaan Negeri Johor untuk memperkasa dan membangunkan sukan elektronik. Saya, Muhammad Nur Hidayat bin Soaib, DMJ 14, Ahli Jawatan Kuasa Prasarana Sukan dan Agama, memohon untuk terus menyokong. Sekian, wabillahi taufiq. 14. Seterusnya dibuka kepada ahli Dewan Muda Johor untuk menggulung usul ini. Masa yang diberikan ialah 15 minit. Dengan ini dijemput dan dipersilakan. Terima kasih Tuan Speaker. Saya akan menggulung usul pada hari ini dan saya kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam makmur Johor. Saya DMJ 10 Siti Nur Aisyah Adwa binti Madnin daripada Jawatan Kuasa Prasarana Sukan dan Keagamaan akan membuat penggulungan untuk usul kita pada hari ini yang berbunyi Dewan Muda Johor mencadangkan Kerajaan Negeri Johor untuk memperkasa dan membangunkan sukan elektronik atau e-sport di negeri Johor ini. Jadi, Ahli Dewan dan Tuan Speaker yang saya kasih sekalian, dalam penggulungan saya pada kali ini, saya akan membawa kembali seluruh Dewan untuk bersama-sama kita imbas kembali apa yang telah dibahaskan. Pada mulanya, usul Dewan ini adalah mencadangkan Kerajaan Negeri Johor untuk memperkasa dan membangunkan sukan elektronik atau e-sport di negeri Johor. Alhamdulillah, sebentar tadi kita telah berbahas, kita telah dengarkan buah fikiran daripada rakan-rakan Ahli Dewan Muda Johor sekalian. Kita juga dapat lihat ada 3 orang pembahas, ada 4 orang pembahas yang Masya Allah sangat sedap mata memandang, menyampaikan dan memperincikan lagi usul kita pada hari ini. Mungkin ada persoalan yang sedang bermain di fikiran perwakilan Dewan sekalian, tetapi saya akan cuba sedaya upaya saya untuk merumuskan dan merangkumkan usul pada hari ini. Sewaktu bacaan pencadangan saya awal tadi, saya ada menyebut beberapa cadangan yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan negeri bagi memantapkan lagi sukan elektronik di negeri Johor ini. Rakan-rakan pembahas juga telah menghuraikan cadangan-cadangan tersebut dengan sangat baik. Jadi cadangan pertama daripada pembahas sahabat DMJ 45, Saudara Ros Iskandar telah menyatakan untuk mewujudkan akademi-akademi di setiap daerah dan perkampungan sukan elektronik di bawah naungan Majlis Sukan Negeri ataupun MSNJ melalui akademi-akademi di setiap daerah dan perkampungan ini diberi keutamaan dan dinaungi penuh. Dan kita boleh dapat lihat impak yang akan kita perolehi daripada penubuhan setiap akademi-akademi ini dapat memberikan manfaat kepada atlet, jurulatih serta bahagian pengurusan sukan elektronik itu sendiri. Sebagai contoh, kita boleh lihat atlet yang akan mendapat latihan dan pendedahan yang lebih mendalam mengenai aspek sukan elektronik itu sendiri. Atlet juga boleh mendapat segala informasi berkaitan sukan-sukan elektronik daripada akademi-akademi yang akan dibangunkan nanti. Atlet juga dapat, di dalam akademi ini bukan sahaja atlet dan juga jurulatih akan diberikan penekanan. Bahkan individu-individu lain yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam sukan elektronik ini seperti caster, kru, production dan juga marshal dengan izin adalah mereka-mereka yang memainkan peranan yang sangat penting untuk menjadikan sesebuah pertandingan sukan elektronik itu lebih berkualiti tinggi. Ini adalah satu inisiatif yang baik untuk arena sukan elektronik.
komentar-komentar ataupun kasta sukan elektronik ini akan diberikan pendedahan bagi menjadikan mereka insan-insan yang lebih berkualiti dalam bidang ini. Dan pada hujung outcome yang kita akan lihat daripada penubuhan akademik ini bukan sahaja melahirkan atlet dan pasukan, malah ianya dapat melahirkan individu-individu yang profesional daripada segi keseluruhan sektor sukan sukan elektronik ini. Tuan Speaker dan ahli Dewan sekalian, kita bergerak kepada perbahasan yang kedua, perbahasan daripada Saudara Amar DMJ 08. Beliau telah menyatakan bahawa garis panduan dalam proses merekrut melalui pertandingan-pertandingan yang dianjurkan proses-proses merekrut melalui pertandingan-pertandingan yang dianjurkan di seluruh negara dan di seluruh negeri dapat membentuk sebuah pasukan utama untuk negara. Tetapi ianya memerlukan satu kerjasama dan usaha-sama yang sangat kukuh daripada semua institusi pendidikan, termasuklah institusi pendidikan daripada sekolah sehinggalah institusi pendidikan tinggi. Serta kerana sukan elektronik ini lebih dekat dengan pelajar-pelajar kerana ianya banyak bermain dengan teknologi, banyak bermain dengan bahagian digital serta berada di alam maya. Kerana rakan-rakan seperjuangan saya yakin ada yang melibatkan diri secara langsung dan tidak langsung dalam sukan elektronik dan kebanyakannya berusia antara belasan tahun sehingga akhir 20-an. Selain itu, saya memetik juga perbahasan daripada DMJ 8. Beliau juga menyatakan bahawa satu garis panduan daripada segi latihan rutin juga perlu diwujudkan. Kerana ini juga akan mempengaruhi garis panduan penjagaan mental dan fizikal bagi atlet-atlet sukan elektronik. Apalah guna kalau kita dah ada satu struktur pergerakan yang sangat hebat untuk pergerakan sukan elektronik, tetapi diet dan kesihatan mental atlet-atlet sukan elektronik ini diabaikan. Ianya mempengaruhi juga permainan sedikit sebanyak dan juga prestasi pemain-pemain sukan elektronik itu sendiri. Dan saya juga ingin memetik daripada perbahasan sahabat saya sebentar tadi yang menyatakan bahawa dalam menjadikan salah satu usaha mengekalkan sukan elektronik ini sebagai satu sektor yang hebat, kita juga boleh mengumpulkan pakar-pakar dalam bidang sukan elektronik ini untuk menjadi pasukan pelatih atau coaching team dengan izin supaya dapat meningkatkan daya asing dalam industri ini, seterusnya dapat meningkatkan mutu pemain-pemain sukan elektronik ini secara sihat dan juga seimbang. Dan seterusnya, kita juga harus memastikan dalam badan penyelarasan sukan elektronik ini akan ada satu sektor yang akan menjaga segala pembaharuan yang ada daripada segi digital ataupun daripada segi gerak permainan, kerana kita semua sedia maklum bahawa dunia digital ini bergerak dengan sangat pantas. Dan saya juga rasa terpanggil untuk mengambil sedikit intipati daripada celahan DMJ 09 sebentar tadi yang menyatakan bahawa e-sport perlu difokuskan penstrukturannya di bawah peringkat Majlis Sukan Negeri Johor, dan ini sahaja dan ini dapat mengelakkan percampuran tangan oleh pihak-pihak politik.
saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada DMJ 09 atas buah fikiran sebentar tadi dan juga celahan. Selain daripada itu, rakan pembahas saya yang terakhir juga ada memberitahu bahawa sukan elektronik ini wajar dijadikan sebagai sebuah industri baru yang mampu memberikan peluang pekerjaan dan pendapatan yang lumayan kepada semua kepada semua yang melibatkan diri dalam sukan elektronik. Selain daripada jurulatih dan atlet, beberapa pekerjaan lain dalam bidang sukan elektronik ini juga telah dinyatakan sebentar tadi seperti streamer permainan, pereka grafik dan juga pengulas sukan elektronik sangat diperlukan dalam meng-create ataupun mencipta sebuah peluang pekerjaan yang berskop besar untuk sukan elektronik ini. Tuan Yang di-Pertua dan ahli dewan sekalian, pada tahun 2021 ini, segalanya berada di hujung jari. Money making dengan izin hanya berada di hadapan gadget bukanlah satu yang pelik walaupun berada di rumah. Jadi cadangan ini perlulah ditekankan oleh pihak kerajaan negeri agar usul dalam konteks pemulihan ekonomi negara ataupun negeri Johor ini sendiri dapat diberikan sedikit suntikan dan juga peningkatan daripada kadar penurunan ekonomi yang berlaku pada ketika ini. Tuan Speaker Dewan dan ahli Dewan Muda Johor yang dikasihi sekalian, saya mewakili Jawatankuasa Prasarana Sukan dan Keagamaan serta membawa suara anak-anak serta pemain-pemain sukan elektronik di seluruh negeri Johor ini amat berharap semoga segala rancangan yang telah diberikan pada hari ini sedikit sebanyak dapat membantu melahirkan atlet sukan elektronik negara yang sangat berkualiti, dan kami juga berharap bahawa pihak kerajaan negeri akan memandang dengan lebih serius terhadap sukan elektronik ini kerana kita perlu seiring mengikut peredaran zaman, termasuklah zaman peningkatan teknologi yang ada pada masa sekarang ini. Akhir sekali saya berharap agar seisi Dewan yang mulia ini dapat memberikan sokongan untuk mengundi usul kami agar usaha ini dapat dilaksanakan oleh pihak kerajaan negeri, seterusnya membantu menjadikan sektor sukan elektronik di negeri ini akan menjadi sektor sukan elektronik yang bergerak paling laju ke hadapan dan seterusnya menjadi contoh di peringkat persekutuan mungkin pada satu masa akan datang. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DMJ 10. Terima kasih ahli-ahli Dewan Muda Johor sekalian. Sekarang saya kemukakan masalah kepada ahli-ahli Dewan Muda Johor bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa usul DMJ 10 daripada Jawatankuasa Prasarana Sukan dan Keagamaan seperti yang tertera dalam peraturan persidangan ini di nombor 1 hendaklah disetujukan. Ahli-ahli Dewan Muda Johor yang bersetuju sila raise hand bagi tanda setuju dan yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Majoriti. Sebelah suara. Lebih suara yang bersetuju, maka dengan ini usul disetujukan. Ahli-ahli Dewan Muda Johor, terima kasih dan persidangan Dewan Muda Johor ditempohkan sehingga jam 3.15 petang. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Ibu Speaker.